Surat 177 Suratul Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Suratul Anfal. Surah ini turun selepas surah Baqarah. Ketika mana Nabi hijrah, mula-mula surah turun di Madinah, surah Baqarah, kemudian surah Anfal. Seperti mana kita maklum bahawa Badar berlaku tahun kedua. Ini surah ini turun selepas Badar. Dan surah ini juga dikenali di kalangan para sahabat sebagai surah Badar. Surah Badar. Cuma Allah namakan surah ini dengan
Anfal. Anfal ni mana dia ghanimah, harta rampasan perang. Rampasan perang. Mana Anfal ni ghanimah Badar lah, ghanimah Badar. Jadi surah ini Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bagi tahu, surah ini turun pada kami ahli Badar ketika mana akhlak kami mula tak molek. Tak molek ni bukan ada masalah, bukan balah, tidak. Cuma sebab mereka dapat kemenangan pertama ni, maka mereka duk bicara sama-sama mereka ni, siapa dia dapat, bagaimana pembahagian harta ghanimah ni. Jadi sahabat ni Badar ni mereka dibahagikan beberapa kumpulan. Sebahagian untuk serang, sebahagian untuk pertahanan, sebahagian untuk jaga Nabi. Jadi mereka balas ni, kita kata balas kira-kira, bukan balas perselisihan. Mereka kecil sama-sama mereka, siapa dia boleh paling banyak, adakah sama. Maka kalau penyerah bagi tahu, buat kita boleh paling banyak sekali, buat kita panggil penyerah, bahaya sekali. Pertahanan dia kata buat dia, kalau jaga Nabi kata jaga Nabi. Jadi berlaku tak perselisihan secara zahir, hakikat tidak. Jadi untuk sesama masalah ni mereka kita tanya Nabi, sepakat belakang kita tanya Nabi untuk sesama masalah berkenaan dengan ghanimah. Jadi Allah Ta'ala rakam ke perkataan mereka ni, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya kamu wahai Muhammad berkenaan dengan anfal. Jadi jawapan dia tu selepas ayat 41. 41 ayat baru bagi tahu. Sebelum tu nasihat pada para sahabat. Sebab apa ahli Badar ni khusus? Sebagaimana kita maklum kedudukan dalam agama kita ni, ahli Badar ni orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini generasi awal, dia kemenangan pertama dapat. Dia dari Islam ni, Nabi ajar kita, Quran ajar kita ni, bukan masalah dapat kemenangan tu, masalah nak mengurus kemenangan tu ayah. Dah ni kita belajar. Jadi kalau umat tu tidak ada istiadat, maka dapat kemenangan pun tak ada mana juga, utuh juga. Utuh juga. Sebab nak mengurus kemenangan ni lagi payah. Dapat kemenangan, lepas tu balah. Ini permulaan dah ni. Baru cuek, baru sikit baru harta ni mula berselisih dah. Sudah kaya tak ada kabar-kabar lagi. Nak pergi jauh lagi ni. Jadi kalau tidak diurus perkara ni dengan teratur, maka akan jadi bahaya, akan jadi baruh dalam agama kita. Jadi generasi pertama ni perlu ditarbiah dengan sempurna, perlu ditarbiah sebagai contoh pada kita. Dan memang mereka sudah ditarbiah oleh Allah SWT dengan sempurna sebagai ikutan. Sebab tu kita lihat bila Nabi telah wafat, agama berkembang, maju. Sebab Nabi telah lahirkan manusia-manusia yang cukup berkualiti, manusia-manusia yang mana terkesan dengan Allah dan Rasul. Manusia yang mana lepas tu mudah Abu Bakar nak guna, mudah Sayyidina Umar nak guna. Dia majunya Islam bukan kerana Sayyidina Umar semata-mata. Dia jatuh pun bukan kerana bermula kejatuhan kata-kata Sayyidina Ali berlaku masalah, bukan kerana individu, tidak. Kerana orang itu mula bermasalah dah. Kerana orang itu mula masalah. Sebab tu bila orang tanya Sayyidina Ali kan, buat apa ni? Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman ni Islam ni molek tak? Masalah dalamnya tak ada. Tapi bermula zaman kamu ni tak. Jadi ada masalah, mula berlaku masalah. Sayyidina Ali jawab ke mana? Sebab zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman tu, keliling dia orang seperti kami. Dia kata, dia bila zaman aku ni keliling sepamu. Tak. Jadi orang itu bermasalah. Bila orang bermasalah, memang dia akan jadi masalah. Kita pun gitu. Sebab tu hikmah Nabi Musa AS bila Firaun tergelak, Nabi Musa tak balik ke Mesir, bina negara Islam. Contoh. Sebab apa? Sebab Bani Israil itu masalah. Sebab kalau balik semula ke Mesir, Nabi Musa AS nak tunjuk pemerintahan,
Bagaimana pemerintah Islam sebenar? Tak boleh juga. Kita lalu dah kan, kita baca dah surah A'raf sebelum ni kan, Allah Ta'ala cerita baru sebagai lauk ya, tengok orang sembah bahala minta bahala dah. Batu tarbiyah sekian lama supaya pergi apa dia, selamatkan orang yang dizalimi di Baitul Maqdis tu. Bani Israel jawab, kamu gilah dengan Tuhan kamu hai Musa. Jadi sikap lagu ni menyebabkan Nabi Musa sendiri marah, minta dengan Allah SWT supaya dipisahkan. Sebab orang lagu ni tak nak Islam. Orang kata lagu ni tak. Jadi tak boleh nak maju. Tak boleh nak maju. Sebab tu dia nak bina umat ni, dia bukan sekadar kita beberapa kita sepatut pilih ustaz-ustaz lah, pilih orang lagu ni lah, pilih. Dia bukan sekadar tu, dia perlu ditarbiah. Semua orang perlu ditarbiah. Dia bukan kalau ni kita ngaji Quran ni, kalau ngaji Quran beres kan. Ngaji Quran pun leweng juga kan. Dia bukan masalah ngaji Quran, bukan masalah tak ngaji dah. Dia lebih dalam lagi. Ya, sebab apa kita melibatkan manusia. Dan manusia ni dia kena tarbiyah. Dia kena ambil masa tempoh. Ambil masa tempoh. Jadi surah ni mengajar kita sebenarnya perkara ni, perkara asal. Jadi surah Anfal dengan surah Anfal ni, tajuk utama dia apa dia? Tajuk utama dia hubungannya dia dengan surah A'raf sebelum ni. Oleh kerana A'raf kita bagi tahu tentang kita Allah semua. Kena berpandukan kita Allah. Kena ta'zim kita Allah dan ikut kita Allah SWT. Kena perjuangkan untuk tegakkan perintah Allah SWT. Ambil intibar daripada umat-umat terdahulu, bagaimana mereka telah sia-siakan kita Allah. Dari surah Anfal, akhir pun tentang Quran juga. Jadi surah Anfal mari, surah Taubah mari ni. Anfal ni kan surah perang. Secara mana kita nak tegakkan perintah Allah SWT. Kita kena tegakkan perintah Allah SWT walaupun tak berhajat kepada kekerasan. Sebab peringkat kena akad pedang, kena berjuang. Mana berjuang untuk tegakkan perintah Allah. Kita Allah SWT ni, dia berhajat pada kekuatan. Dia bukan sekadar majlis bayar, majlis kecek. Maka kita hukum-hukum Allah SWT boleh tegak. Dia perlu juga dengan kekuatan, perlu dengan kesungguhan. Dan sebab tu mari surah Anfal. Surah Anfal ni cerita, sebab tu surah ni surah perang. Setara ni kita kena tegak. Cuma Allah Ta'ala namakan Anfal, nak bagi tahu cerita dalam surah ni, mukadimah surah ni, cerita tentang kemudian bagaimana berjayanya perjuangan, asbab-asbab kejayaan, asbab-asbab nusrah, asbab-asbab bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang mukmin kena faham. Sebab apa? Agama ni tak akan naik dengan kepandaian individu, dengan kelebihan yang ada individu. Tak ada. Agama ni hanya naik dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan bantuan Allah Subhanahu. Dia bukan dengan individu, dengan kepandaian, dengan kemahiran. Tak ada cara tu. Kemahiran politik tak ada. Dia betul-betul dengan satu orang tu taat perintah Allah atau tidak. Ni mana konun-konun undang-undang untuk dapat bantuan Allah SWT, untuk berjayanya satu perjuangan untuk kita kata nak akad agama ni, nak tegakkan agama Allah SWT ni, dia ada cara sendiri. Tapi dia kena ada kesungguhan tu, kena ada semangat jihad tu, kena ada siapa peringkat kena akad pedang, kena bersungguh tu. Surah ni. Tapi dalam masa yang sama Allah SWT nak bagi tahu pada kita yang kita akan baca lepas ni, bahawa kejayaan dalam agama ni dia ada cara dia sendiri. Bukan seperti mana cara orang kafir, bukan seperti mana cara yang kita nampak dari kepala kita. Allah SWT ada cara dia sendiri. Dia bagi tahu. Dia surah ni pun cerita tentang kanun bantuan Allah. Bagaimana datangnya bantuan Allah SWT. Datang bantuan. Dia Allah Taala cerita tentang usaha kita untuk dapat kemenangan ni dari sudut zahir kan, sikit lah. Satu ayat kalau kita kata. Turun satu ayat. Ayat akhir lepas lama barulah Allah SWT bagi tahu kepada orang mukmin, wahai beriman, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Itu satu ayat yang orang kita zaman kita war-war ayat ni. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khairi turhibuna bi aduwwallah. Satu ayat saja. Berkenaan dengan Allah Ta'ala ayat pada orang mukmin, wahai beriman, buatlah persiapan mengikut kadar kemampuanmu, binalah kekuatan
dengan tentera berkuda ke, tentera berjalan kaki ke, dibina. Dari sudut kekuatan zahir, satu ayat. Tapi sebelum tu, ni penuh Allah SWT. Sebab apa? Sini sumber kekuatan sebenar. Kalau ada kekuatan tu pun tak ada kekuatan ni tak jadi. Tak ada, tak jadi. Tak. Jadi kita akan baca lepas ni, sambung insya-Allah. Muka surat 177, surah Anfal. Ayat pertama. Mereka tanya kamu wahai Muhammad berkenaan dengan Anfal, berkenaan dengan harta ghanimah, harta rampas perang ni, bagaimana untuk dibahagi? Allah SWT datangkan jawapan, Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat ni, ahli badar ni, harta rampas perang ni, al-anfal ni, lillahi war rasul, milik Allah dan milik Rasul. Milik Allah dan milik Rasul. Kemudian kata lain, fattaqullah, dan Allah Taala berkata, bertakwalah kamu pada Allah, wa aslihu dzata bainikum, baiki hubungan sesama kamu. Tak sewi ada langsung kucah dak generasi pertama ni yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu pada Allah. Jangan duduk kecek tentang Anfal ni menyebabkan perselisihan ni. Punca dia kerana dunia, ghanimah ni dunia. Wa aslihu dzata bain, baiki hubungan sama kamu, islah. Ya. Lepas tu wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, ta'alah kamu pada Allah dan Rasul in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar mukmin. Sebab apa? Innamal mu'minun, sebenarnya orang mukmin yang sebenar-benar Allah Taala beritahu. Ni sebagai kayu ukur ni. Hadirin hadirat, kita kena tengok ayat ni, lepas tu ukur pada kita masing-masing. Allah Taala beritahu mukmin yang sebenar-benarnya, innama ni hasar, sesungguhnya inilah mukmin yang sebenar. Selain daripada ni bukan mukmin yang sebenar. Innamal mu'minun, sesungguhnya mukmin yang sebenar-benar ialah alladzina idza dzikirallah, orang yang mana bila sebutnya Allah, bila sebutnya nama Allah, wajilat qulubuhum, wajilat ni dia mana dia khauf ma'al intibah. Dalam Quran Allah SWT ada gambarkan dengan takut, khauf ni takut. Wajilat ni dia bukan takut, dia ada takut, dia ada intibah. Allah Taala bagi sifat orang mukmin ni, bila disebut nama Allah kan, wajilat qulub, hati dia tu, kita kata bergetar tu sebab apa? Sebab ada takut dan ada intibah, ada kejut. Kita nak buat tamsilan seperti lagu mana? Biasanya manusia ni kalau bekerja biasa, bekerja biasa yang dia hormat bos dia, kalau bos panggil, bos paling besar sekali, CEO panggil, duduk tengah buah molek-molek, kesiap molek-molek tak, orang-orang tepuk bahu, bos panggil demo, bos panggil tu jadi terbeliak. Waktu dia panggil wajilat, waktu hati kita wajilat, debar dodak-dodak lalu, tu wajilat. Sebab tu dia sebab apa dia panggil tu, dia mari kejut, dia juga dia intibah, khauf dengan intibah. Ini wajal. Tapi kalau terjemah Melayu takut belaka. Tapi Allah telah gambar kepada kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, bila dibaca kepada mereka ayat Allah, zadatum iman, bertambah iman, bertambah yakinnya. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah pak dia bergantung sebenar, tak peduli dah dia. Ini orang mukmin. Jadi sudut dalamnya dia sudut amalan pun alladzina yuqimuna as-salah, yang mana menegakkan sembahyang, bukan mendirikan, menegakkan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami bagi dia infak. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah, bagi mereka darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada juga keampunan. Wa rizqun karim, rezeki yang mulia, rezeki yang mulia. Ini ayat pertama ni Allah Taala bagi tahu tentang nasihat pada ahli badan, dan nasihat ni pada kita. Ni asbab nusrah Allah ni. Asbab nusrah Allah. Tahu agama ni tak boleh ikut cas kamu. Kena satukan hati. Satukan hati. Dan satukan hati atas dasar apa? Atiullah wa rasul. Pada Allah dan Rasul. Tak. Kita nak satukan hati dengan cara kita tak boleh.
Macam kita tak ada kekuatan macam kita. Tak. Ajak projek dia pecah hati ke? Deki pula. Tak boleh. Tak satu ke hati atas apa? Atas pada Allah dan Rasul. Sebab tu dia kena puas hati dengan Allah dan Rasul dulu. Sebab tu cara Nabi SAW ajak cerita tentang Allah, cerita tentang Allah. Sebab tu ayat kena ikut Nabi, ikut Nabi. Tak cerita. Surah sebelum ni pun, tak surah A'raf, tetapi perkara yang sama. Perkara yang sama. Sebab situ sumber kekuatan. Bila semua kita sepakat bahawa dan kita hanya puas hati dengan Allah dan Rasul ke tak, maka mula kita boleh bina umat ni. Maknanya umat ni tak akan jadi satu umat yang bersatu selagi mana umat ni ada tak puas hati dengan Allah dan Rasul, dengan kita. Ada lagi benda lain. Ya, umat ni tak sedia nak jadikan Allah dan Rasul sebagai kata putus. Tu. Jadi kalau umat ni sudah ada istidak, sedia bahawa qala Allah, qala Rasulullah sebagai kata putus tak, maka bermula kita boleh bina. Jadi tengok marhalah kita. Dan ni asbab nusrah Allah ni, asbab nusrah Allah. Kalau tidak kita akan jadi hidup dengan nifak lagu ni. Tak seperti mana bagi kita adalah hadir ke tak? Akhir zaman ni manusia akan berkumpul bersama ni kerana tak zahir yang nampak baik, batin musuh. Zahir baik, batin musuh. Tak ada makna ni, tak ada kekuatan ni. Ni bila-bila masa boleh jual ni. Tak boleh jual. Mana hubungnya dibina terasa kepentingan. Orang mukmin bukan lagu tu. Orang mukmin tak ada kepentingan. Semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong orang kerana Allah. Dia bila wujud sana gini Allah Akbar. Macam-macam boleh hati macam-macam. Mudah diurus. Sebab boleh kontrol manusia tu boleh dikontrol. Boleh diharap belakang. Sebab tu kita dengar perkataan Sayyidina Umar kan tak? Sayyidina Umar nak lantik pekerja dia, nak lantik ummah dia ni, dia tengok semaya. Semaya molek beres. Semaya molek beres. Sebab situ ukuran dia. Sejauh mana takluk hubungan dengan Allah SWT. Sejauh mana satu orang tu semaya dia molek, sejauh tu lah dia akan amanah. Dia akan amanah. Jadi ni Allah Ta'ala nasihat pada ahli Badar bila tanya tentang harta ghanimah. Islah hubungan kepada ikut Allah dan Rasul. Kemudian yang atas sifat orang mukmin sebenar lagu mana. Tak boleh sebut nama Allah, bergetar hati dia. Bila dibaca ayat dia bertambah yakin dia. Dan mereka hanya bergantung pada Allah, tak bergantung pada selain daripada Allah SWT. Tak takut siapa mendirikan sembahyang, mengeluarkan harta yang Allah tak bagi pada dia, infak. Itulah mukmin yang sebenar-benar. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang Badar. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Allah Ta'ala bagi tahu sebagaimana Allah Ta'ala telah keluarkan kamu daripada rumah kamu dengan penuh kebenaran. Ini Allah Ta'ala punya perancangan. Dapat maklumat, Nabi dapat maklumat dagangan Abu Sufyan nak lalu tepat sekian. Tak. Jadi Nabi tu buat persiapan dengan para sahabat, Muhajirin, sebahagian Ansar, untuk pergi kejar untuk apa? Bagi dagangan Abu Sufyan yang mana modal yang mereka guna tu ambil daripada harta orang mukmin. Orang mukmin hijrah. Jadi Allah SWT atur belakang. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Allah Taala cerita ni ahli Badar ni. Sesungguhnya satu golongan di kalangan orang mukmin tak suka perintah Allah SWT. Jadi nak tunggu kita suka perintah Allah Ta'ala baru nak jadi hamba Allah. Mana ada. Tak. Sebab tu perintah Allah Ta'ala dia kena teruk. Dia kena pujuk diri kita ni. Tak. Ni berlaku kemuliaan ni dah ada paksa diri ni. Yang mana ada ni ahli Badar ni kemuncak dalam agama kita ni, waliullah belakang ni. Daripada wali belakang ni. Tak, kita letak kefahaman kita ni nak buat ibadat dalam keadaan bila kita sedia gini semangat dan malah tak berterawih kan ya, tak malah kan tahajud malam tak ini cara dia. Tengok ahli Badar ni Allah Taala bagi tahu wa inna fariqam minhum la karihun. Tak suka nak perang tu bila masa pergi belakang tu suka. Lepas tu bila tahu bahawa Quraisy dah hantar 1000 tentera untuk ni. Nabi musyawarah ke tak? Musyawarah tu sebahagian tu tak sih. Nak balik dulu. Nak kita buat persiapan semula. Ni. Tapi Nabi tarhib bagi tahu janji Allah SWT. Allah Taala akan datang ke pertolongan. Laut lagu mana. Dan ni keadaan orang mukmin. Tu nak bina orang lagu ni Allah Akbar. Kesenangan ni sedia. Dengan tak ada kau buat asbab ke tak? Sedia untuk turut perintah Allah dan Rasul. Ni ahli Badar dulu.
tak suka ni, tak suka bukan kata nak syarah Nabi, tak suka dari sudut jiwa kan. Tak suka, benda ni berat tapi buat juga. Ni Allah Taala kenal ni. Ni bukan tak suka dari sudut munafik ni, dak ni biasa supaya kita bangun tahajud. Lagu mana? Berat kan? Tak, bangun juga kan. Kalau kita tunggu nanti kita nak ikhlas, nanti suka jelek mata tu juga, suka semangat nak bangun tahajud. Nabi pun Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu kan tak? Nabi yang wajib kan semaya tahajud tu. Kadang-kadang Nabi malah juga. Nabi malah, Aisyah dah beritahu Nabi bila dia mari malah semaya tahajud kan tak? Nabi semaya duduk. Nabi semaya juga. Itu cara Nabi. Tak, hari mari malah. Tak. Kena Nabi semaya duduk. Tinggal tak? Tinggal tak? Ni Allah Taala kenal. Tak, tinggal tak? Yujadilunaka fil haqq. Tak, Allah Taala beritahu. Mereka berdebat dengan Nabi. Allah Taala gambar ke bahasa Taala guna yujadiluna fil haqq. Mereka dah soal jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas apa dia? Selepas dengar bahawa dia tahu dah Nabi nak buat keputusan, nak perang. Allah Taala gambar ke mereka berdebat dengan kamu berkenaan dengan hak ni, berkenaan dengan perang ni. Selepas sudah jelas kepada mereka bahawa seolah-olah mereka ni dibawa ke arah mati. Dituntun, ditarik ke arah maut, ke arah kematian. Wahum yang dalam keadaan mereka melihat. Nampak? Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum. Ketika mana kamu janji, ketika mana Allah Taala bagi tahu, Allah SWT janjikan untuk kamu salah satu daripada dua perkara. Satu daripada dua perkara. Bahawa kamu akan dapat untuk kamu tu. Apa dia ni? Sama ada apa dia? Al-Ir Abu Sufyan, dagangan Abu Sufyan ataupun perang. Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukah takunu lakum. Dan kamu nak tidak perlu perang, nak harta dagangan Abu Sufyan ya. Perang tak sih. Wa yuridullah, tapi Allah nak an yuhiqqal haq. Allah nak menzahirkan hak dengan perintah dia. Wa yaqta' dabiral kafirin, dan Allah SWT nak supaya melalui perantara kamu Allah Taala hapuskan orang kafir. Allah hapuskan orang kafir. Lihiqal haqqa wa yubtilal batil, untuk menzahirkan hak, untuk menghapuskan batil walaupun orang mujrimin tak suka. Ini keputusan daripada Allah, dan itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Ini Allah Taala gambar kepada kita jiwa dalam ahli badan ketika mana sebelum perang. Dan benda ni surah ni turun selepas perang ni, Allah Taala itu baliklah gambar ke balik suasana dia. Suasana dia. Sebab tu kata surah ni bukan semata-mata nak ayat ahli badan, nak bagi tahu kepada kita ni asas dalam perjuangan, konsep yang mana orang mukmin kena faham. Mukmin kena faham. Dia tidak ada kita ni walaupun dalam perang pun tak dengar taktik kita, dengan cara kita, dengan tak ada. Semua dengan tengok nusrah Allah SWT. Hatta Allah Taala jadikan nak berlaku perangan ni pun daripada Allah SWT. Allah yang atur. Allah yang atur. Nak dapat kemuliaan badan, kemuliaan badan. Istastaghithuna, ketika mana kamu mohon pertolongan daripada Tuhan kamu, fastajaba lakum, lalu Allah Taala terima untuk kamu. Anni mumiddukum, aku akan datangkan bantuan bi alfin minal malaikah, dengan bawa 1000 malaikat murdifin, yang mana mari tu bertalu-talu mari. Tak. Allah bagi tahu. Mana Badar 1000 malaikat, Uhud 3000 ke 5000 malaikat. Tak. Ha ni 1000 malaikat, 1000 malaikat. Wa ma ja'alahu Allah Taala tidak jadikan berita gembira ni, kedatangan malaikat bantuan daripada malaikat ni, melainkan untuk sebagai berita gembira dan juga untuk menenangkan hati kamu. Tapi sebenarnya wa man nasru illa minillah, kemenangan sebenarnya, nusrah sebenarnya daripada Allah SWT. Allah Taala tidak berhajat pada para malaikat sebenarnya. Ni mula bagi tahu pada orang. Sebab apa? Innallaha azizun hakim. Allah Taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Bijaksana ni Allah gitu. Ingatlah ketika mana, ni bentuk bantuan Allah di sudut jiwa para sahabat pun, id yaghashikumun, ketika mana Allah SWT datang ke rasa ngantuk. Ni sama seperti mana Uhud kan? Yang ayat kita baca surah Al-Imran ni. Ini bentuk nusrah Allah ni. Untuk Allah Taala hilangkan rasa takut dalam medan perang. Bila nak perang, Allah Taala datang ke suasana ngantuk. Amanatan minhu, satu bentuk keamanan daripada Allah semua, supaya hilang rasa ketakutan tu. Wa yunzilu alaikum minas sama'i ma, Allah Taala turunkan kepada mereka
air daripada langit, air hujan, liyutahhirakum bih, untuk bersihkan mereka, wa yudhhib ankum rijza syaitan, untuk Allah Taala bersihkan daripada kamu ni rizal syaitan, kesal daripada syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Wal yarbita ala qulubikum, tengok ni ahli badan ni, untuk Allah SWT kukuhkan hati kamu, wa yuthabbita bihil aqdam, dan untuk Allah SWT kukuhkan kaki-kaki kamu, bagi kekuatan. Ini cara bentuk bantuan Allah SWT kepada ahli badan. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum, ketika mana Allah SWT wahyu kepada kamu wahai Muhammad, tak berkenaan dengan bahawa malaikat ni bersama, bagi tahu inni ma'akum, aku bersama dengan kamu. Maka fathabbitul ladzina amanu, maka tenangkanlah orang mukmin. Saulki fi qulubil ladzina, aku akan campurkan dalam hati orang kafir ni ar-ra'b, rasa takut. Maka bila kamu pergi fadribu fawqal anak, maka potonglah leher-leher mereka, wadribu minhum kull banan, dan potonglah tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka lah. Dzalika bi annahum syaqu, demikian itu kerana mereka telah derhaka pada Allah dan Rasul, mereka telah melanggar perintah Allah dan Rasul. Wa man yushaqillaha wa rasul, man yushaqillaha wa rasulah, siapa dia derhaka pada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya hukumnya Allah itu sangat keras. Dzalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin adzab, demikian itu kamu rasalah, sesungguhnya bagi orang kafir ni azab nar di akhirat nanti pula. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, wahai beriman, bila kamu bertemu dengan musuh orang kafir zahfan, dalam keadaan baris gitu, dalam keadaan baris nak perang ni, fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu bagi belakang kamu, mana jangan lari daripada perang ni, tak dosa besar. Ni batu payah, batu peringkat tinggi ni tu kan, ni peringkat tinggi ni, batu nak boleh tahan ni batu kena sesal dulu. Ayat sebelum-sebelum ni kena jelas dulu Allah dan Rasul, kena jelas sungguh akhirat, tak dengan jiwa tu pergi. Kalau tidak kan, lari, tak ada apa-apa, binasa kita. Tak, lari daripada medan perang, lari daripada medan setara seperti mana derhaka pada ibu bapa, dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Dan benda ni menakutkan. Nah, sebab tu sebelum sampai tahap ni dia kena bina sungguh. Sebab tu amalan-amalan kita kena kuat sungguh. Nah, sebab tu dia sudut tahajud kan, orang tengah tidur, dia jiwa yang kuat belaka tu, jiwa hero belaka tu, bukan jiwa jenis dak ikut dah, tak ada kan. Sebab tu kena bina tu. Tak. Jiwa yang tidak terkesan melainkan dengan Allah dan Rasul. Jiwa ni kita kena bina. Jiwa ni kita kena bina. Tengok Allah Taala bagi tahu pada para sahabat. Ini konsep dari perang. Tak. Bila berhadapan dengan musuh tak boleh lari, tak boleh bagi belakang. Tak boleh bagi belakang. Wa may yuwallihim yawma idubur, Allah Taala bagi tahu siapa dia bagi belakang, lari pada dalam medan perang tu. Tak, Allah Taala bagi tahu kepada, maka kenalah kemurkaan. Faqad ba'a bi ghadabin, kena baca gitu. Man yuwallihim yawma idin duburuhu faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir illa mutaharrifan alim. Kalau terjemah dia kena terjemah lagu tu. Allah bagi tahu siapa dia lari pada hari tersebut, ketika mana berjumpa dengan musuh tu, maka telah menimpa dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia ke tempat tinggal dia neraka, sebut-sebut tempat, kecuali mutaharrifan, kecuali mutaharrifan liqitalin, kecuali dia lakukan, kecuali nak mengelak kan, nak pergi kiri kanan, nak pergi kanan, kena belok kanan kiri, tak boleh langsung kau. Nah, mana strategi kita nak kita tekan musuh kok kanan kok kiri, tu tak apa. Nak lari dulu, nak pergi lipat ke belakang, tak apa. Maksudnya bagi belakang ni supaya tak payah zahir dengan Allah SWT. Sebab tu dari Quran Allah Taala ayat belakang. Dia tahu ayat tu je dah gitu. Nah, kalau tidak tengok Allah Taala beritin. Tahu kita silap faham. Maksud tak boleh berlari ni, nak lari nak lari terus lari kerana takut. Lari kerana takut tak boleh. Lari kerana takut tak boleh. Dan dia taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Ataupun lari kerana kita nak mengelak, nak kita tekan musuh, cara strategi perang tu, tu tak ada masalah. Au mutahayyizan ila fi'atin, ataupun kita nak bersama dengan dengan satu golongan pula, dan nak serang. Mana kalau kepulauan kita ni sikit tak boleh, ada kepulauan lain kita nak pergi part dia, nak bersama-sama pula, nak atur strategi lain, itu tak ada masalah. Tak. Kalau tak boleh lari, tunggu. Lari tu kerana takut. Kerana takut. Sebab apa Allah Taala kata? Sebenarnya falam taqtuluhum walakinna, sebenarnya perang ni benar. Kamu tak bunuh pun mereka sebenarnya. Walakinna Allah qatala. Allah Taala bagi tahu hakikat ni.
Allah Ta'ala bagi tahu hakikat kita. Tak. Dalam peperangan yang nampak kita bunuh musuh sebenarnya, kamu tak bunuh sebenarnya, Allah yang bunuh. Walakinna Allah qatalahum. Wa ma ramaita idh ramait walakinna, bukan kamu yang panah, bukan kamu yang baling tombak, bukan kamu belakang Allah, tapi Allah SWT belakang. Allah Ta'ala buat jadi. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan, dan untuk Allah Ta'ala uji orang mukmin dengan ujian yang baik. Innallaha sami'un alim. Waliyubliya ni maknanya untuk Allah Ta'ala bagi nikmat pada orang mukmin. Balaan dengan nikmat yang baik. Dapat mengalahkan musuh, dapat puaskan hati orang mukmin, dapat harta ghanimah. Innallaha sami'un, Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari kedemikian itu Allah Ta'ala bagi itu. Jadi peperangan lagu ni apa? Wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Untuk Allah SWT melemahkan perancangan orang kafir. Perancangan orang kafir. Untuk lemahkan. Perancangan orang kafir kuat kan di Mekah kan? Tak, kuat ni. Tak butuh-butuh duk fikir lagu mana hapuskan Nabi. Jadi perangan yang Allah Ta'ala buat berlaku ni, walaupun orang Islam sikit ni cara Allah SWT. Tak. Manusia fikir lagu lain, Allah Ta'ala buat jadi lagu lain. Jadi antara caranya Allah SWT jadikan badan ni tak, pala-pala orang Mekah ni tak mati. Cara kami melemahkan perancangan ataupun perancangan jahat orang kafir. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ini khitab ni. Zaman ada orang mukmin boleh, orang kafir boleh. Nah, sekiranya kamu mohon pertolongan, mohon kemenangan, faqad ja'a, telah datang pada kamu kemenangan. Tak. Kalau orang kafir pun sebab orang kafir muka pun dia berdoa juga sebelum pergi tu, doa juga. Abu Jahal kan doa kan, pandai Allah Ta'ala rakyat. Doa juga. Doa minta kepada Allah juga. Allah kata, sekiranya kamu mohon kemenangan ataupun mohon kepada dia penjelasan daripada Allah kepada dia sebenarnya mana hak batil, maka ja'akumul fath, telah datang pada kamu penjelasan daripada Allah siapa dia pihak yang benar. Tapi wa in tantahu fa wa khairun lakum, tapi kalau kamu berhenti ni orang kafir, tak bagi tahu pada orang kafir, sekiranya kamu berhenti sebenarnya benda ni molek untuk kamu, benda ni molek. Wa in ta'udu, tapi kalau kamu ulas semula untuk serai orang Islam, tak, Allah Ta'ala kata na'ud, kami pun akan kembali semula serai kamu. Walan tughni ankum fi'atukum syai'a, dan kekuatan kamu, kebolehan kamu untuk tidak dapat menyelamatkan kamu sedikit pun. Walau kusra, walaupun ramai sara mana pun. Bapa wa annallaha ma'al mu'minin, bahawa Allah SWT bersama dengan orang mukmin. Allah bersama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, tengok. Ati'ullaha wa rasulah, ta'ala pada Allah dan Rasul, ta'ala pada Allah dan Rasul. Ni semua ni sebenarnya. Perang pun kerana apa? Kerana tegakkan Allah dan Rasul. Ni jiwa ni. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, jangan kamu paling daripada dia sedangkan kamu dengar. Jangan kamu lagi daripada perintah Allah, daripada perintah Rasul. Orang ni kena kejak dulu. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, jangan kamu jadi seperti mana orang yang mana kena, jangan jadi seperti mana satu orang yang Allah bagi tahu mereka jawab kami dengar dah, tapi mereka tak ikut. Wa hum la yasma'un, mana tak ikut mereka. Jangan jadi orang lagu tu. Dah. Ni siapa dia ni? Munafikin boleh, tapi yang ni orang kafir lah. Orang kafir yang mana sebelum Nabi sudah ajak dia supaya beriman, hok lawan Nabi ni. Sebab apa? Inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah, Allah Ta'ala bagi inna syarrad, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi di sisi Allah ni, siapa dia? As-summul bukmu, orang yang mana tuli dan bisu. Tak, alladzina la ya'qilun, itu orang yang mana tak mikir. Siapa dia ni? Ni orang degil. Tak, bukan kata pada orang yang tulis zahir, tidak kan. Tak, ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi. InsyaAllah lagu mana ni? Orang yang mana tak dengar kata, degil dengan Allah dan Rasul. Dengan Allah dan Rasul, degil dengan Allah dan Rasul. Tak, ni orang yang panik Allah Ta'ala seburuk-buruk sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau alimallahu fihim khairan la asmahum, kalaulah Allah Ta'ala tahu pada mereka tu ada kebaikan, nasihat, Allah Ta'ala buka dah mata hati dia, buka dah hati. Tapi walau Allah Ta'ala bagi tahu, walau asma'hum, kalau Allah Ta'ala buka mata hati dia pun tak ikut juga. La tawallaw wa hum mu'ridun, nasib mereka akan berpaling. Tak. Ni Allah Ta'ala nak suruh orang faham. Orang-orang yang mana menentang Allah dan Rasul ni sifat dia lagu ni. Tak. Apa kena buat lagu ni kan? Kita tak apalah, kita lah ni tak ada apa-apa. Ni kita ke mana pergi, badan ni pergi berlaku dengan siapa dia ni? Tak. Anak dengan ayah, pak dara dengan anak dara ni, badan ni pergi ni. Sebab tu kita tak boleh nak gambar kan betapa nak apa dia? Ahli badar dia ke Uhud ni. Perang dengan siapa dia ni? Kita ingat kau kafir suku Sakak dah.
Waktu mudah sikit, dah lah takut dah situ dah. Macam-macam dah. Ni perai pula pak saudara, anak dengan ayah, sepupu, ni perai. Tapi kerana Allah dan Rasul, sebab tu luluh demo ni. Memang Allah dan Rasul sungguh ni. Mana orang pilihan sungguh. Sakak ni bukan kata sakak kerana nak takut sah, ni Allahu Akbar. Kita nak bayar. Tak, dulu para sahabat. Dulu para sahabat. Memang tak Allah dan Rasul lepas tu. Tak terkesan. Tak terkesan. Tak masa membarah dua, masa mula perai kan tak? Perai kan sepupu, perai kan panggil gitu. Tak, masa kecil dia main sekali dulu satu zaman kan tak? Tapi kerana Islam mari, agama mari kan tak? Tengok. Buat ujian paling besar sekali. Ujian paling besar sekali. Dan ni contoh kita. Ni orang ni tak batal belakang ujian kita ni. Kita tak boleh nak kedepankan, kita kedepankan keluarga kita kerana tak nak berubah kan? Orang tak nak berubah sebab ni. Orang tak nak berubah. Dia ramal, dia termasuk yang mari orang Islam pun kerana benda ni, kerana keluarga. Tak, kita baca surah An-Nisa kan sebelum ni kan? Dalam tentera badan ni ada orang Islam yang mari. Duduk sekali. Tak, mati, kena panah, kena gapo kan tak? Masuk neraka kan? Masuk neraka. Tak. Sebab apa? Sebab lawan dia ni orang Islam ni korban belakang dah. Warga, adik-beradik, putus belakang ayah. Ketika ni Abdul Rahman, anak Abu Bakar kan? Abdul Rahman bin Abu Bakar ni. Tak Islam lagi ni. Tak. Di bandar dia ada. Duduk lagi duduk belah kafir. Dia cerita kan tak sebelum tak. Dia kata ayah masa badar tu, tak, kita duduk kita, ayah duduk belah kanan, kita pergi belah kiri. Ayah belah kiri belah kan. Abu Bakar kata, aku masa badar duduk cari mu dulu. Duduk cari duduk kita. Tak kita belah kanan ni, tak ada, tak belah kiri tak ada. Abu Bakar. Mana sungguh-sungguh. Nak marah. Apa keturunan kita tak sih beriman dengan Allah SWT. Nampak tak? Ini keadaan mereka. Jelas masa perai lagi ni. Tapi kalau masa tak perai, tak, macam senormal dah. Daripada duduk hijrah di Madinah lagi. Atas semua hadiah-hadiah. Nabi bagi hadiah ke apa kan? Mari daripada luar kan? Atas ke adik dia duduk di Mekah. Untuk tarik hati Islam, untuk puji masjid Islam. Mereka jelas. Balah gapo-gapo jelas. Keluarga ke, agama ke, gapo ke jelas belakang. Ni generasi. Tak. Kalau ada peluang dakwah, mereka guna segala wasilah. Tak. Mari baju Nabi bagi hadiah sutra ke Sayyidina Umar kan? Tak halal kan? Tak boleh pakai kan? Tak. Dia buat kan? Dia bagi pada adik dia. Tak kering. Tak ke Mekah. Hadiah daripada dia untuk tarik hati. Usaha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, istajibu lillahi walir rasul. Wahai beriman, sahulah suruh Allah dan Rasul. Dengan apa? Dengan taat perintah Allah, dengan taat sunnah Nabi lah. Idza da'akum lima yuhyikum, bila Allah dan Rasul ajak pada kamu apa yang menghidupkan kamu. Semua perintah Allah, semua sunnah Nabi sebab dia lagu ni. Tengok ni. Wa'lamu, ketahuilah wahai hamba ni, kena takut ni dengan ayat ugu ni. Ketahuilah wahai hamba, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni perantaraan di antara satu orang dengan hati dia ni. Dia ingat dia ni boleh tak tolak perintah Allah Taala dulu, tolak sunnah Nabi dulu kerana kepentingan dia ni tak apa, dia paham ni kita ngejah paham ni. Tak. Allah nak bagi ketahuilah bahawa Allah Taala bagi tahu tak di antara satu orang dengan hati dia tu, kita dengan hati kita ni ada Allah tu. Allah yang kontrol hati kita ni. Bukan kita ingat kita boleh. Kita bila-bila kita nak berubah, bila kita rasa kita nak jadi sungguh-sungguh, bila kita dan ini kerana keadaan kita, jangan. Kita tak boleh nak sempurnakan perintah Allah. Allah kata ketahuilah bahawa Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Bila Allah Taala pandai tak kenal kita, Taala tutup mata hati, habis saja. Ni bahaya. Sebab tu orang mukmin tak ada lagu tu. Sebab tu Nabi suruh doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Tak, minta tetapkan. Sebab Allah ni pemilik sebenar. Sebab tu bila kita pergi hakikat ni kan, tak boleh anggap pun manusia. Allah yang kontrol hati dia. Tak, Allah yang kontrol. Bukan dia kontrol. Dia tak boleh kontrol hati dia, tak boleh kontrol. Allah kontrol belakang. Sebab tu bila pergi lagu ni, bila berlaku gapo, dia tak salah kau kan? Ya. Ketika kita sumak kih dia tipu projek kih dia ni. Jadi sumak macam dia hidup dengan nostalgia sumak gitu. Kawan ni orang mukmin jalan terus. Dah tahu dah Allah Taala ni sebenarnya akhir sekali Allah. Asal bahawa salah tahu tak baik untuk kita. Quran bagi tahu kepada kita kan, bahawanya kita akan benda tu molek untuk kita.
Tak. Sebenarnya tak molek, bagi kita tak tahu. Banyak kali kita anggap benda tu molek, sebenarnya tak molek. Benda tu tak molek, sebenarnya molek. Tak. Dia Allah uji kita ni kasih pada kita daripada mak kita. Apa? Dia maha berkuasa, dia maha mengetahui. Tak ada ruang untuk kita sangka buruk pada Allah. Tak. Sangka buruk pada Allah SWT. Tengok Allah Ta'ala beringat orang mukmin. Nak tanda ni lepas ni, siri peperangan lepas ni kan, perjuangan makin besar lagi. Tak sampai ke zaman kita ni. Kemudian ketahuilah bahawa kepada dia tempat kamu akan kembali, nak berkumpul. Wattaqu fitnah, tengok. Takutlah kamu akan satu fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Yang fitnah itu tidak akan menimpa pada orang yang zalim di kalangan kamu saja semata-mata. Ni. Ini dari Allah Taala tahu ayat ni fitnah gapo dia. Tapi Nabi telah bagi tahu fitnah gapo dia? Langgar perintah Allah dan Rasul. Kezaliman yang berlaku, yang mana kezaliman yang dibuat tu bukan hanya pada diri dia sendiri, bukan jenis maksiat, tak semaya sorang-sorang, tengok perkara haram sorang-sorang, Ini Allah Taala bagi takutlah kamu akan fitnah. Fitnah gapo dia? Fitnah maksiat yang berluasa ni. Fitnah daripada keputusan bercanggah dengan perintah Allah SWT ni. Fitnah daripada fatwa-fatwa bercanggah dengan sunnah Nabi SAW ni. Ini fitnah gini ni, dia bukan kena pada individu tu. Dia berkena ni. Kalau kita diam, maka dia bila mari azab, dia bukan kena pada orang yang buat fitnah tu saja. Dia akan diumumkan. Allah kata takutlah ke fitnah lagu ni. Ni ayat ni bagi tahu supaya orang mukmin ni cakna dengan keadaan sekeliling. Keadaan sekeliling. Buat usaha. Tapi buat usaha dengan molek lah. Bukan kita duduk emosi, jauh kita nampak, depan mata tak nampak kan. Ni tak sibuk. Kita tegur fitnah ni bila benda tu setuju dengan fikrah kita ni. Bahaya. Mana kita tegakkan amar ma'ruf terpilih. Tak. Sedangkan kita ada akses. Kita kena bina umat, bina orang. Bina. Berlalu 2-3 bulan tak ada seorang abuk mana orang berubah. Kita tak jumpa apa orang. Hanya ada pernah jumpa orang, tak ajak orang daripada tak semaya kepada semaya, daripada baca Quran. Tak ada. Kita duk buat biasa orang. Nak zaman kita ni dak duk main kau ni. Duk ngepek dalam tu ya. Tu pun tak pergi semaya juga lagi. Dalam tu macam segala-gala. Tak. Kalau betul dia kena gerak. Dia kena bina. Ni kita ada orang kan, sepatut kita bina sikit. Nak bina. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah bahawa hukum Allah sangat keras. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh. Ingatlah, Allah bagi tahu. Mana ini ayat ni tegur pada orang Islam. Dan dia tegakkan perintah Allah, dia tegakkan sunnah Nabi. Jangan takut siapa apa. Bapa, Allah ada bersama dengan kamu. Allah ada bersama dengan kamu. Ni wadhkuru, ingatlah ketika mana kamu dulu sedikit lemah di atas muka bumi ini. Takhafuna an yataqattafukum, takut kena ikat kau orang. Takut kena ikat kau orang. Masa mana ni? Di Mekah mula, ingat ada masa di Mekah mula. Nak semaya berpayah. Nak semaya pun nusuk-nusuk. Nak tawaf pun tak boleh. Bila boleh? Bila masuk bulan haram baru bebas sikit. Masa bulan tak haram kan? Lepas bulan tu kan nusuk semaya, lembah tu semaya. Nusuk semua itu duduk di Darul Arqam. Itu keadaan-keadaan Allah Taala gambar. Dia pun dalam keadaan takut-takut. Seperti mana Abu Zar, apa dia? Al-Ghifari kan? Pergi Mekah tu nak cari Nabi tu. Nak tanya orang takut. Masa Nabi tu menjadi teroris masa tu. Jadi duduk Mekah. Sayyidina Ali perasan tengok, apa dia ni musafir ni. Ada orang Mekah ni ikram tetamu, maka Sayyidina Ali balik rumah dia. Sehari, 2 hari, 3 hari. Lepas 3 hari baru tanya. Mari sebenar hajat apa dia ni. Dia kata, saya nak tanya kamu tapi nak bersumpah dulu. Jangan ajak siapa. Apa nak tanya tentang Nabi SAW. Muncul tanya Sayyidina Ali. Saya nak kata gini. Kalau nak jumpa Nabi, esok mu ikut aku. Lagu mana Nabi kata, jalan jauh-jauh. Kalau aku tengok perkara bahaya, aku tunduk. Maka buat cara lain. Mana begitu sekali tu keadaan. Apa? Sebab Nabi dan para sahabat ni diburu. Tidak dibenarkan zahir langsung amalan mereka sebab bagi saya pada orang. Begitu sekali keadaannya. Sebab tu Nabi SAW bila masuk bulan haram kan, ni bebas ni buat orang masa tu dah nak katak. Sebab tu Tufail tu kan, Tufail mari masuk Islam tu masa bulan haram tu, mari nak pergi umrah, mari nak buat haji kan. Sebab tu Quraisy pesan dia pada Tufail tu, kalau siapa di Mekah ni, kamu kena beringat satu orang anak muda ni nak buat pecah belah masyarakat macam-macam. Sehingga Tufail ni
Gi tak letak kapah telinga ni. Sebab apa? Orang duk kata bahaya ni. Dengar dia ni kecek kena sihir. Dengar ni kecek kena sihir. Sehingga Allah Taala buka hati dia sendiri tak? Bila tengok Nabi, dia kata aku tengok seorang lelaki dak duduk semaya. Dak duduk semaya. Jadi mari mikir. Dak aku ni apa duk dengar buah orang ya. Dak aku kecil dia pemimpin dia kan tak? Aku dengar ya kecek gapo kali molek aku terima ada tak molek. Tak. Aku tak terima, aku boleh menilai sendiri. Buai kapah, pergi jumpa Nabi tanya gapo dia, masih selain. Masa tu apa boleh dah. Sebab masa tu boleh haram. Boleh haram. Nah, tapi boleh lain takut. Tapi Allah Taala bagi tahu. Ingatlah ketika mana kamu satu sedikit dilemahkan. Kamu takut orang tangkap kamu. Tapi orang tak tangkap juga. Abu Jahal tak tangkap, Abu Lahab tak tangkap. Tak ada keputusan dia buat masa tu untuk bunuh orang Islam. Buat apa ni? Allah buat keputusan. Allah bagi tahu dalam surah, kita baca surah Al-Maidah kan. Fakaffa aydiyahum ankum. Kami yang halal tangan mereka daripada kamu. Tak nampak kan? Allah Taala yang tu. Lalu fa'awakum, lalu Allah Taala telah bagi tempat menetap untuk kamu hijrah ke Madinah. Wa ayyadakum binus, dan Allah telah bantu kamu dengan bantuan dia. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah bagi rezeki yang baik-baik. La'allakum mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum. Wahai beriman, jangan kamu khianat Allah dan Rasul. Gapo dia khianat Allah dan Rasul? Langgar perintah Allah dan Rasul, khianat. Tidak mau menyempurnakan perintah Allah, tidak mau tegakkan hukum Allah SWT, khianat. Sini sepakat amanah sini gapo dah? Wa takhunu, kamu khianati amanah kamu. Amanah gapo ni? Perintah dan larangan Allah SWT. Perintah-perintah Allah SWT, awamir wa nawahi. Sedangkan kamu tahu. Wa'lamu, ketahuilah wahai hamba, annama amma, sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu fitnah, ujian semata-mata. Wa anna Allah indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah ganjaran yang sangat besar. Ini ujian lah. Ini manusia tak boleh nak taat perintah Allah kerana harta, kerana gaji, kerana kedudukan. Hak ni bahaya. Bila-bila Allah tak nak raya Arab, nak berjuang, nak jadi hamba Allah, tapi tak sewitanlah dunia kita. Jadi sebab ahlul kitab sebelum ni kita jumpa kan tak? Mereka tak bangga nisbah pada ahlul kitab, pada kitab Allah SWT. Tak. Tapi tak ikut perintah Allah, tak ikut dalam Taurat. Dan bila mari keinsaf agak, oh ya Allah Taala Maha Pengampun. Dek apa dia? Dia pujuk diri sendiri, Allah Taala Maha Pengampun. Baca hadis-hadis Allah Taala Maha Pengampun. Ini bahaya. Orang tertipu, dia buat kaedah dia sendiri kan. Allah Taala akan tanya dia perintah Allah SWT lagu mana di sini. Berkait dengan dia. Setiap orang bertanggungjawab kan tak? Sebagai ibu bapa, sebagai pemimpin, sebagai peniaga, sebagai semua kan. Semua ni ada tanggungjawab, dia kena sempurna kan. Dia sebagai pemimpin, dia duk main duk kecek hal, penting jaga sembahyang, Jumaat. Kecek sembahyang Jumaat gapo dia? Nak ikut ustaz sudah ha? Dia tu kena hukum-hukum yang berkait dengan pemerintah dia tu. Ni kena tegak hukum Allah SWT. Fikir cari jalan. Semua amanah daripada Allah SWT. Jangan khianat wahai orang. Wa'lamu annama, Allah Taala ketahuilah bahawa harta kamu, anak-anak kamu ni ujian semua. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, ni Allah Taala bagi. Wahai beriman, sekiranya kamu benar-benar jaga perintah Allah, yaj'al lakum furqana, Allah Taala akan tunjuk pada kamu furqan, beza hak dengan batil. Ni jaminan daripada Allah. Kalau keliru, benar-benar in tattaqullah, apa dia? Jaga perintah Allah sungguh. Jaga perintah Allah seperti mana Allah Taala perintahkan. Ya. Jaga perintah Allah semua seperti mana Allah Taala perintahkan. Buat. Maka Allah Taala buka jalan, buka furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah Taala akan ambil tanggungjawab kesilapan kamu tu. Mana ya? Takwa Allah ni semua orang sepakat. Dah tak khutbah Jumaat sama kita ayat kan? Takwa apa? Taat perintah Allah, jauhi larangan Allah SWT. Taat perintah Allah seperti mana Allah Taala nak. Apa pun keadaan, Allah Taala kerana ketaatan itu Allah Taala buka jalan. Allah Taala bagi furqan, dapat bezakan antara hak dengan batil. Kemudian kalau kesilapan kita buat, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah Taala ampunkan kesilapan kita. Wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Dia Allah sangat besar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Kemudian Allah Taala cerita pada para sahabat. Tak. Bapa kena bunuh orang kafir ni. Tak. Dia menentang kamu yang mari nak serang. Walaupun anak beranak kamu sendiri. Allah ingatlah ketika mana mereka buat perancangan untuk bunuh, untuk binasakan kamu wahai Muhammad. Allah wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ingatlah ketika mana orang kafir ni buat perancangan tentang kamu wahai Muhammad. Mereka buat perancangan masa nak serang 13 orang tu,
Pertama sekali nak ikat Nabi, liyathbituka, untuk tangkap Nabi. Tak. Kalau tak ditangkap hidup-hidup, yaqtuluka, untuk bunuh Nabi, untuk bunuh Nabi. Aw yukhrijuka, ataupun kalau tidak pun, kalau tak boleh belakang, tak boleh nak tangkap Nabi, nak untuk bunuh jugalah. Tak boleh bunuh Nabi di Badar tu. Mereka nak Nabi dihalau, biar lari daripada Makkah Madinah, lari sudah ikut dia lagi mana. Itu dia punya perancangan. Maknanya mesyuarat dia sebelum perang di Mekah lagi ni, tak lagu mana kita nak barang. Strategi dia ada dah. Fokus dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Allah nak. Wa yamkurun wa yamkurullah. Tengok mereka buat perancangan, Allah pun ada perancangan juga. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perancang. Wa idza tutla alaihim ayatuna, bila dibaca pada mereka ayat kami ni pada orang Mekah sebelum ni, qalu qad sami'na, kami tahu dah. Qad sami'na, kami tahu dah. Lau nasya'u laqulna misalnya, buat lagu kami boleh buat juga. Ha tu. Ini cakap orang Mekah sebelum ni. Orang yang mana buat perancangan bunuh Nabi ni. Mana dia tak heran dengan nubuah Nabi, dengan kenabian Nabi tu. Memang dia mari nak bunuh Nabi. Tak, bila dibaca pada mereka, pembesar-pembesar Quraisy ni, orang Mekah ni, Allah Taala bagi tahu betapa sombongnya dia dah. Bila dibaca ayat Allah, mereka kata kami tahu dah. Kami boleh buat juga lagu tu. Tak. In hadza illa asal. Ini tidak lain melainkan bagi dongeng yang belaka ni, kecek-kecek tak. Hidup lepas mati ni cerita dah. Wa idz qalu, tengok Allah Taala, ingatlah ketika mana mereka berdoa sebelum perang Badar. In kana hadza huwal haqq min indika, ya Allah. Ya Allah. Sebut nama Allah. In kana hadza huwal haqq. Sekiranya agama yang dibawa oleh Muhammad ni benar di sisi kamu ya Allah, maka fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Tak. Maka datangkanlah hujan daripada langit. Tak. Hujan batu daripada langit untuk azab kami. Au i'tina bi adzabin alim, ataupun datangkan apa-apa azab yang pedih kepada kami. Ni. Ini doa Abu Jahal. Tak. Sekiranya aku benar ya Allah, Muhammad halah, hapuskan Muhammad. Sekiranya Muhammad benar ya Allah, tak, maka hapuskan aku. Binasakanlah. Ni baik, ini doa takabur. Ini bukan doa orang nak cari kebenaran. Orang sepatutnya doa cari kebenaran ni, ya Allah, tak, sekiranya apa yang dibuat oleh Muhammad ni benar ya Allah, bagi hidayah pada saya, bagi taufik pada saya, bagi saya boleh ikut ya Allah. Ya Allah, sekiranya apa yang saya buat ni benar, kalau dia salah ya Allah, bukalah jalan ya Allah, bukalah hati dia biar dia boleh ikut. Ni orang yang benar gini. Tak, benar. Ni kena doa ni penuh dengan deki. Tapi nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Guna nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lagu ni. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang paling betul sekali. Sebab tu jangan. Tak. Kita buat kaedah kan. Nak benda tak ada Quran Sunnah. Kita buat kaedah, manhaj, akidah, kegapo ke dak. Ni. Oh kalau demo ni betul, aku rela. Kalau hak ni tak betul, aku rela tak betul. Mana baik hak ni kalau hak tu betul ke tak? Bukan kata ya Allah kalau hak tu betul ya Allah, bukalah jalan biar saya tak terima. Ya Allah kalau kita betul dia tak betul ya Allah, bagi je taufik pada dia. Ni doa ya Allah. Oh kita betul-betul sekali. Kalau hak betul lagu tu ya Allah, rela jadi orang kafir masuk neraka lah. Oh bahaya doa lagu tu. Tu kerakin, dia ada stand, dia buat stand. Tak ada orang mukmin, para anbiya kita baca dah surah Al-Araf sebelum ni kan tak? Hatta Nabi Syuaib alaihi salam. Tak, bila kaum dia bagi tahu pada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, tak, kami akan keluarkan kamu dengan orang yang beriman bersama kamu ni daripada negeri kami ni. Walaupun kami tak sih. Tak. Mereka kata apa? Wahai Syuaib, kami akan halau kamu daripada negeri kami ni, daripada tanah air kita ni. Kamu dari bersama kamu, kecuali kalau kamu kembali pada milah kami. Nabi Syuaib tanya, kalau aku tak sih, nak pasal juga? Tak. Mereka kata nak pasal juga. Nabi Syuaib bagi tahu, kalau kami kembali pada milah dulu, milah syirik, milah sebuah berhala ni, Nabi Syuaib bagi tahu, maka aku telah mendustakan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Allah Taala bagi taufik pada aku, bagi wahyu pada aku. Nabi Syuaib bagi tahu, tidak mungkin bagi kami untuk kembali pada milah lama kami, illa ayyasha Allah, melainkan bila Allah Taala kehendaki. Bila Allah Taala kehendaki. Kalau Allah Taala nak syirik tu, maka kami syirik. Kami ni tak boleh. Stand dia ni taslim pada Allah. Stand para anbiya ni taslim pada Allah Subhanahu. Sebab tu dalam surah Qasas kan, Allah SWT suruh Nabi kata kan, ni berkenaan Quran pula. Quran dengan Taurat ni. Bagi tahu pada Mekah, wahai Mekah, kalau kamu rasa betul dak kemah-kemih ni, dak dakwah 10 tahun dah tak tergugak orang Mekah ni. Wahai Mekah, kalau kamu boleh datangkan kitab lebih betul lagi daripada Quran, lebih betul daripada
daripada Taurat ni dah, maka attabi'hu, aku akan ikut kamu. Mana qadiyah cari kebenaran. Mana kalau kamu ada lebih betul lagi daripada Quran, lebih betul lagi daripada Taurat, maka kalau kamu boleh bawa kitab lagu tu lebih betul ni, aku sedia ikut kamu. Tengok, tanazu, tengok. Mana ta'assub dengan kebenaran semata-mata. Tak. Bahkan dalam surah Zukhruf Allah Taala suruh Nabi kata, "Qul law kana 'inda rahmani walad." Katakanlah wahai pada orang Mekah, kalau sembah anak Allah, Allah ni benar-benar ada anak, seperti dakwah orang Mekah, malaikat tak anak Allah gini. Allah Taala suruh Nabi kata apa? Qul, katakanlah Muhammad, kalau benar-benar Allah SWT ni Ar-Rahman ada anak, aku mula-mula sekali. Mana aku tak ada isu dengan masalah syirik ke, masalah ke apa, tak ada isu. Isu aku ni perintah Allah, mentauhidkan Allah kerana perintah Allah. Sebab tu besar sekali taslim, bukan besar sekali tauhid. Umayyah bin Salt, tak, Yahudi di Madinah tu kan, ma'ruf di kalangan orang, tak pernah syirik dengan Allah, juruh. Sebelum Islam mari juruh dah, tak syirik, tak berzina gini, mentauhidkan Allah semua. Khilaf dia dengan orang, dengan Yahudi lain pun khilaf. Tapi dia bila dengar berita Nabi lahir kan, tak? Nabi lahir di Madinah, tak? Dia kecil hati dengan Allah, tak? Dia ingat dia dah Nabi, sebab dia juda, dia duduk hijrah ke Madinah, ingat dia yang Nabi, dia dah paling mentauhidkan Allah semua. Dia pun lahir Nabi ni di tempat 350 berhala duduk situ orang Mekah. Tahu dah orang Mekah semua syirik belaka dah, tak? Dia tak puas hati, ngaju kan, lari dia kan, tak? Nabi sendiri bagi tahu hampir-hampir dia Islam dah. Tapi oleh kerana dia tak puas hati dengan Nabi, tak puas hati dengan Allah sebenarnya, dia ingat dia Nabi, orang lain jadi Nabi, tak? Dan dia tidak syirik dengan Allah, tapi tak taslim. Masalah taslim, masalah taslim ni payah. Dan ulama-ulama Yahudi bukan masalah syirik, masalah taslim dengan Nabi. Nak taslim perintah Allah, pilih Nabi ni, dia tak boleh terima, tak boleh terima. Sebab tu qadiyah taslim. Sebab tu dalam Quran kan, mana ada masalah ni? Masalah ke apa? Wa man yuti'illah wa rasul. Siapa dia taat pada Allah dan Rasul, taat pada Allah dia, taat ni payah. Taat pada Allah. Tengok doa Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam Badar. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir alaina. Kalau agama yang dibuat oleh Muhammad ni benar daripada kamu ya Allah, maka timpakanlah hujan batu daripada langit, ataupun timpalah kepada kami azab yang pedih. Allah Taala kata, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah Taala tidak akan azabkan. Ini jaminan Allah SWT kepada para sahabat. Ataupun Allah SWT bagi tahu di Mekah dulu tak kena azab sebab apa? Nabi ada. Wa ma kana Allahu li'adzibahum. Allah Taala tidak azab mereka ketika mana mereka di Mekah dulu sebab Nabi ada. Tak, Nabi ada. Kalau Nabi tak ada, wa ma kana Allahu ma'ahum yastaghfirun. Allah Taala tidak azab mereka kerana ada orang istighfar. Ada orang istighfar. Jadi ni qanun Allah SWT. Allah tidak akan azab mana-mana tempat ada Nabi. Tak. Kalau tak ada Nabi, ada orang istighfar. Kalau tak ada orang istighfar, ada orang islah. Ada orang yang usaha fikir lagu mana supaya manusia ini taat pada Allah. Ini pun Allah Taala bagi tahu dalam Quran. Wa ma lahum alla yu'adzibahum. Adapun sekarang ni, dah pergi Badar ni, kenapa Allah Taala tidak azab mereka ni? Sedangkan mereka lah sebenarnya sudduna 'anil masjid, yang menghalang manusia daripada Masjidil Haram, sekat orang. Bahaya. Tauhid ibadah. Sama-sama tak boleh ibadat. Sebab tu Nabi hijrah. Tak, sebab tu bila kita hijrah tak boleh halal, kita buat tempat lain. Tak, buat tempat lain. Bumi Allah ni luas, manusia halal kita nak beribadat pada Allah seperti mana cara Allah nak kita ibadat. Tak, kita buat tempat lain. Seperti mana Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tapi ini di antara dosa-dosa besar, dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar. Yang Allah Taala bagi tahu ayat begini kan, sama dengan syirik, sama dengan apa? Orang yang halal orang daripada beribadat pada Allah SWT dalam rumah Allah. Wa ma kanu awliya'ah, dan mereka tu bukan awliya Allah, bukan walak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada awliya Allah ni, wali-wali Allah ni siapa dia? Al-muttaqun. Walakin aktsaruhum la, tapi kebanyakan mereka tidak erti. Wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah sembahyang mereka di Baitullah ni, di Kaabah ni, melainkan muka'an wa tasdiyah, siulai dan juga tepuk tangan. Dah ubah belakang daripada agama Nabi Ibrahim, semaya seperti mana Nabi semaya kan, seperti mana kita semaya ni diwarisi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lama-lama jadi muka'an wa tasdiyah. Ubah. Seperti mana Yahudi sekarang tengok, oh Yahudi semaya lagu mana? Sebenarnya semaya kita dengan Yahudi tak ada beza, semaya kita dengan Kristian tak ada beza. Cuma dia tutup rakaat ya. Tak.
Sama semaya ni. Tak. Tapi tengok tahrif, tinggal lama-lama tengok gapo dia? Kristian jadi lagu mana? Yahudi jadi lagu mana? Dari Mekah ni Allah bagi tahu. Tak, dari Mekah je. Tapi dia ada semaya, perkataan semaya tu ada. Perkataan semaya. Sebab tu perkataan semaya ni perkataan lama. Perkataan lama. Sebab tu dalam surah Al-Ma'un ke tak? Walladzina hum an salatihim sahun. Sahun. Tak, walladzina hum an salatihim. Ya, tu orang yang mana semaya mereka, orang yang bersemaya. Sedangkan surah tu surah Ma'un ni, surah awal-awal turun di Mekah ni. Surah awal-awal turun di Mekah. Tak. Sebut dah semaya tu. Dah semaya siapa dah? Semaya mereka, semaya orang. Ni semaya dia lagu ni. Orang semaya ni maksudnya orang soleh lah. Orang soleh. Allah nak kritik mereka. Fadhuqul azab bima kuntum takfurun. Sekarang rasalah azab dengan sebab kerana kekufuran kamu. Nak mati dalam perang Badar. Innal ladzina kafaru yunfiqun. Ni Allah Taala kritik pula berkenaan dengan orang yang mana untuk perang tu kena infak kan. Tak, semua infak-infak yang digunakan untuk lawan Nabi, untuk perang di Badar tu. Allah Taala bagi sesungguhnya orang kafir yang mana menginfakkan harta mereka untuk halal daripada jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takun. Mereka infak semua tu, kemudian infak mereka tu menjadi penyesalan pada mereka. Summa yughlab, kemudian mereka kalah pula. Walladzina kafaru, dan orang yang mati tu walladzina kafaru, mati dalam keadaan kubur, ila jahannam yusyarun. Kepada neraka jahanam lah mereka dikumpulkan. Dan Allah Taala buat jadi lagu ni liyamizallahu al-khabitha, untuk Allah Taala bezakan di antara khabis binat tayyib. Jihad ni berlaku ni, peperangan ni untuk Allah SWT dapat bezakan di antara khabis wa tayyib. Dan waja'al khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an, supaya Allah dapat kumpulkan semua harta molek di satu tempat. Dia bertindak-tindak. Fayaj'alahu fiyan, untuk Allah Taala masukkan semua tu dalam neraka jahanam. Ulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi. Kullil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang kafir, yang tahu segera mereka berhentilah mari serang Nabi ni. Tengok. Bolah mari serang. Tak. Yughfar lahum ma qad salah. Sekiranya berhenti serang Nabi, kemudian fikir semula masuk Islam ni, yughfar lahum, diampunkan kepada mereka ma qad salah. Wa in ya'udu, sekiranya mereka kembali semula nak serang pula, faqad madat sunnatul awwalin, telah berlalu dah sunnah orang dulu. Mana boleh menang lawan hak. Tak. Cuma hak jadi tak benar ni sebab apa? Masalah dalam hak sendiri. Tak, masalah di kalangan orang hak sendiri. Seperti mana Hunain kan tak? Kalah ke mana mula apa? Mula dah sahabat mula fikir, tak, kita dapat kemenangan sebab kita banyak. Kerana kelebihan yang ada pada kita. Tidak, orang Islam ni benar dengan bantuan Allah semua. Wa qatiluhum hatta la taku. Allah Taala kata seranglah mereka sehingga tidak berlaku lagi fitnah. Fitnah apa dia? Menjauhkan manusia daripada Allah dan Rasul. Itu fitnah. Tak, bukan fitnah ni tak sampai pecah belah, menjadi pecah belah masyarakat lah ni antara gini. Tak. Pecah belah ni tak boleh lari dah. Tak. Ya fitnah dalam Quran, fitnah dalam hadis apa dia? Manusia jauh daripada Allah dan Rasul. Duk kumpul sekali pun ada beza, tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Bersatu di atas batil. Tapi perangilah, usahalah perangilah sehingga tidak berlaku lagi fitnah. Wa yakuna din kullu lillah, dia jadi agama ni hanya semua pada Allah semua. Wa yakuna din sini ni, adin sini undang-undang. Undang-undang. Wa yakuna, sehingga jadi undang-undang ni kulluhu lillah, semua ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Atau kena usaha. Fa in tahu, sekiranya mereka berhenti, fa innallaha ma ya'malun, Allah Taala tahu apa yang mereka buat. Wa in tawallau fa'lamu annallaha, sekiranya mereka berpaling, wa in tawallau, sekiranya mereka berpaling, fa'lamu annallaha maulakum, ketahuilah bahawa Allah lah maula kamu. Tak, bukan kamu sendiri itu. Allah lah pelindung kamu, Allah membantu kamu. Dan Allah ni ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa'lamu, baru jawaban soalan adalah mukaddimah surah ni. Yas'alun, mereka tanya kamu tentang apa tu, Allah jawab. Siapa ayat ni? Tak detail, nampak gambar surah. Sepatut lagu mana sepatut? Bukan dia sibuk tanya hal lagu ni, sepatut orang mukmin tunggu Allah ya. Tak. Tapi Allah Taala buat jadi sahabat sebagai contoh. Sebagai contoh. Tentu dah tanya ni, tak, bukan kerana tak puas hati, kerana apa, tak ada. Tak, sahabat. Tapi Allah SWT buat benda ni berlaku, tak, supaya jadi contoh, iktibar pada kita. Ketahuilah annama ghanimtum min, apa sahaja ghanimah yang kamu dapat dari apa perangan, maka kata fa inna lillahi khumsahu, untuk Allah dan Rasul, tak, 1/5 dibahagikan harta ghanimah tu pada 5 bahagian. Tak kumpul semua tu. 1 bahagian untuk Allah dan Rasul. Kalau lain tu tak, untuk mujahidin. 4 bahagian tu dibahagikan
merata pada mujahidin, Jadi dia adalah hadis lah. Dia tak sama pula. Pergi perang dengan kuda, ada kuda, dah. Ada kuda mana besar belanja dia, besar dia punya saham dia punya bahagian dia. Dia semua wakil. Dia ada tertib dia ada. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma asal dia beginilah. Dia satu bagi Allah dan Rasul ni pun dibahagi pada lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. In kuntum amantum billah. Sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada hamba kami, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an, hari Furqan tu, hari membezakan hak dengan batil. Ketika itu kan, orang Mekah pun jelas masa tu siapa dia benar sebab doa lagu tu. Doa tu Abu Jahal bahagia baca doa tu, orang yang doa amin belaka tu. Tak nak tahu siapa dia benar. Jadi sebab tu Allah Taala jadikan badan ni dia membezakan hak dengan batil. Mana kalau orang Mekah terkesan dah. Dah memanglah. Bila pada tak ada kan, bila Nabi masuk Mekah, masuk Islam belakang kan, mudah. Hari penjumpa dua kumpulan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Ni Allah Taala cerita, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Ingatlah ketika mana kamu berada bersama dengan pasukan kamu di belah bawah. Dekat dengan dekat dengan patah. Wa hum bil udwatil quswa. Dan mereka berada belah atas. Dia jalan di bawah kamu. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad. Allah Taala bagi. Allah Taala sujud. Kalau kamu pakat nak pergi, tak nasara tak jadi pak lagu tu. Allah Taala bagi tahu. Walakin liqdi Allah amran kana mun. Tapi Allah SWT sudah buat keputusan akan berlaku lagu tu. Badan ni Allah Taala nak suruh berlaku. Allah Taala nak suruh berlaku. Untuk liyahlaka man halaka an bayyinah wa yahya man hayy, supaya Allah dapat binasakan orang binasa dengan bukti, dapat kemenangan orang yang dapat kemenangan dengan bukti. Ada tu. Kalah pun dengan jelas, benar pun jelas siapa dia. Ngaju. Wa inna Allah la sami'un alim. Allah Taala Maha mendengar mengetahui. Ingatlah idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Ingatlah Allah SWT tunjuk idh yurikahumullah. Idh yurikahum Allah fi manamika qalil. Ingatlah ketika mana Allah Taala tunjuk pada Nabi. Tunjuk kepada tunjuk orang kafir ni dalam mimpi Nabi ni sikit. Nampak sikit. Para sahabat Nabi ni nampak musuh, nampak orang kafir Mekah ni sikit. Walau arakahum katsiran, Allah kata kalau kami nampak kepada kamu banyak, la fashiltum. Tengok, nasib kamu akan takut ni. Fasil ni takut. La fashiltum wa la tanaza'tum fil amr. Nasib kamu akan takut dia menyebabkan kamu tanazuk. Jadi berselisih berkenaan dengan urusan perang ni. Walakinnallaha tapi Allah SWT yang selamatkan kamu. Tak nak suka berlaku. Tak. Orang mukmin nampak orang kafir sikit. Tak. Nabi nampak sikit. Sebab tu Nabi kata sikit lah. Tak. Dia masa duk perang berhadap pun memang siapa dia tanya? Ibnu Mas'ud tanya. Tak. Sahabat Waqah tanya. Berapa orang? Orang lebih kurang kita ya. Masa tu ngatuk, dia tengah ngatuk. Tak ngatuk. Lebih kurang kita. Allah nak buat. Orang kafir pula nampak orang mukmin sikit sungguh. Muka sikit dah, nampak sikit. Dia jadi kau berangi. Tapi bila tercetuh ya, ada Allah SWT nampak ke orang mukmin ni ramai. Masa tu orang kafir jadi takut tu. Tak, ni cara Allah SWT. Rupanya mari lalu, tak tahu mari mana tentera. Tengok ramai, malaikat mari, Allah Taala zahir kan. Masa tu orang kafir. Bila tengok tak seperti mana yang mereka sangka, kan takut dalam medan perang, habis dia takut. Waktu dia jadi lemah tu. Innahu alim bidhatis sudur. Allah Taala tahu apa yang ada. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi ayunikum qalilan wa yuqallukum fi ayun. Tengok ni. Ingatlah ketika mana Allah Taala tunjukkan kamu. Bila kamu jumpa dengan musuh kamu, pada mata kamu tu mereka tu sikit. Dan wa yuqallukum fi ayun. Allah SWT nampak kamu sikit pada mata mereka. Liyaqdiyallahu amran. Untuk Allah SWT biar benda ni berlaku. Kana maf'ula. Ni pasti akan berlaku bila Allah Taala nak. Wa ila Allahi turja'un umur. Kepada Allah semua tu akan dikembalikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tengok. Ini sumber kekuatan dalam jihad, dalam perang. Wahai beriman, idza laqitum fi'atan, bila kamu jumpa musuh kamu dalam medan perang, fathbutu, maka kukuhkanlah hati kamu. Tetapkanlah hati. Wazkurullah, ingatlah Allah banyak-banyak la'allakum tuflihun. Ni kan? Ni kata orang kata kan tak?
Jihad zikir ni lebih besar lagi daripada jihad perang. Tu tak tahu kata mari daripada siapa. Tak. Tu dah bukan hadis, bukan daripada sahabat. Memang adalah kata-kata orang soleh dia. Maksud dia ada tempat dia sebenarnya. Ada tempat dia. Tak. Tapi sebenarnya tak ada tengok ni. Zikir ni paling mujahadah sekali ni. Zikir depan musuh, zikir. Bukan zikir for kita, zikir-zikir orang duk kacai kopi. Tak. Ide orang pisang. Lepas tu kita kata ni, zikir ni mujahadah sebenarnya. Mujahadah daripada perang. Dia pun tak kena barang ni. Nak zikir ni. Dan ni sumber kekuatan. Kalau tak ada orang ni kan, Allahu Akbar. Dan nak boleh zikir masa ni masa biasa sudah ada amalan dah. Kalau masa biasa tak ada zikir, masa dia nak zikir tak jadi tu. Tak jadi. Sebab tu gapo-gapo kena latihan. Gapo-gapo kena latihan. Sebab tu orang mukmin kena ada zikir dia. Tak, kena ada zikir. Zikir pun Nabi aja. Tak. Nabi zikir istighfar 100 kali, subhanallah 16 kali, tak. Selawat 100 kali. Kena ada. Wirid kena ada. Ya Allah Taala sebut sama dalam Quran kata bil ghudwi wal asar fasabbih bismi rabbika bil ghudwi wal asar. Bertasbihlah pada Tuhan kamu pagi dan petang, pagi dan petang. Sebab apa? Waktu ni Allah Taala sentiasa sebut mesti ada sesuatu. Bukan saya saja. Tak boleh kerja kita hari boleh. Tapi Allah Taala sebut apa? Pagi dan petang, pagi dan petang. Dia para sahabat mai lagu tu. Para sahabat kalau tak ada kerja lain, dia bahasa ni tawakal lain, duduk zikir dah. Satu zikir. Kalau mereka tidak ada urusan lain, mereka habiskan zikir. Waktu pagi dan waktu petang ni waktu zikir. Bila Allah Taala sentiasa sebut sama, mesti dia ada kesan. Dia berkaitkan dengan waktu juga. Kesan dengan kita. Kesan. Tak, cuma kita kena latih lah. Ya tak boleh banyak lalu kita berapa nak banyak. Kalau subhanallah 300 lagu mana Ustaz? 300 nak 300 belakang, bunyi 100 sikit. Jangan gitu. Tak. Buat 300 boleh 3 hari, lepas tu kat peri. 3 tahun pula baru buat pula. Lewat sikit-sikit. Tak. Cuma zikir mula asal lepas maya dulu. Tak. Jangan tinggal. Kita kena ada basic zikir ni, kita kena ada. Lepas tu kita tambah. Tak. Subhanallah alhamdulillah 100. Tak boleh tepat tu buat. Tak. Pada petang pagi ni ada. Tak. Pergilah sebah. Takut bid'ah kita mau. Boleh sebah tak sih. Tak. Apa tak zikir-zikir. Dia mikir-mikir tangan. Tangan ni ingat lagu mana tangan? Tak. Nak ingat lagu mana tangan? Tak ingat. Alat sekadar untuk kira ya. Tak tebeh kau alat kecek kau. Tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak akan jadi bid'ah idhafi pun, tak akan jadi bid'ah idhafi. Dia pakai alat untuk bantu kita. Untuk bantu. Tapi jangan kata tekaklah pula. Sepotong sami pula. Tak kena lah gitu. Tu jadi sima, jadi gapo dia? Gapo dia zahir, adat sami-sami tu. Tapi kita ada kan? Kita selesa dengan gapo dia. Urus pak kita tak ada gapo-gapo. Guna ambil peluang lah. Tak ada gapo-gapo. Tak. Untuk kita ke mana? Kita kena ada bilangnya itu kena ada juga. Bilangnya itu kita kata kawan nak zikir, tak. Allah Taala kata zikir gitu ah. Zikir kita awak tak zikir lah. Tak zikir, awak tak zikir. Dia kena bina disiplin. Tak bina disiplin. Zikir lepas maya so 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 Allah akbar 10 kali tu. Mudah-mudah dulu. Lepas tu kalau Tok Wali kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali. Tu Tok Wali dah zaman ni. 3 kali lepas maya. Lepas tu kan zikir subhanallah 6 la ilaha illallah 400, istighfar 100. Istighfar 100. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak boleh. Jangan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih ataupun sayyidu istighfar. Jangan Bukan jangan kita tak uwi jangan. Dah. Kita tak buat Kita jiwa kita ni perik dah. Dah. Nak istighfar kan, nak istighfar panjang-panjang kat bahan ni Dah. Tak jadi dah buat Nak mula tu malah dah. Sebab apa? Panjang doa. Masa buat kita semangat. Kita pun tak boleh kira masa kita semangat. Kita bina, kita tahu keadaan kita. Tapi kena ada amalan. Kena ada amalan. Sebab tu sebahagian ahli zikir kan nasihat kan. Kalau kita tak boleh tepat lagi pagi petang, zikirlah boleh jalan, boleh naik kereta tu. Tapi kena habis. Pagi petang tu kena ada. Buat dulu. Molek. Tak molek untuk latih kan. Kalau kita tak latih dengan apa kau tua, siapa kau mati tak zikir. Apa tengok kita ni, tak tengok kita ni. Zikir berapa kita ada amalan zikir? Tak ada amalan lagi. Kita kena ada amalan. Kena ada wirid-wirid ni. Sebab apa? Dia berdasarkan amalan lagi ni. Bila mari keadaan genting dah. Ini sebagai tasbih kita ni. Ni orang boleh zikir daripada mana pergi. Duk tengok ni boleh subhanallah, boleh la haula wala quwwata illa billah ni. Ya kemah dah ni sebelum tu. Kalau masa tu tak, masa sebelum ni tak ada zikir, masa tengok musuh nak zikir, tak asal musuh nak zikir. Dia lagi cudar. Lagi petai lagi. Tak, dia ingat benda lain.
Ingatlah. Ya, tubuh kita tak ada istiadat. Tubuh kita pun pelik. Kerana tu aku zikir masa ni. Tak. Tubuh kita tak ada istiadat. Tubuh kita tak biasa. Tubuh kita lari. Sebab tu kita kena pujuk tubuh kita. Yang buat amalan ni bukan semata-mata hati semangat kita. Jadi tubuh kita tak asyik. Tak. Dia kerjasama belakang ni sebenarnya tubuh-tubuh kita ni. Sebab tu kita kena latih dia. Dunia pun gitu lah. Dunia ni manusia ni hidup, dia tak boleh buat apa dia nak buat kalau tubuh dia tak sedia. Mana boleh kan? Nak lari pun kena slow dulu biar tubuh dia sedia. Tak gitu. Nak gapo-gapo. Kalau dia pakai main bola ke tak? Jogging pun tak rajin, pakai main mata rebah. Tubuh tak sedia. Tubuh kita tak sedia. Sebab tu kita kena sedia kan. Tak. Bila kita duduk gini baru kita tahu betapa payah nak zikir pada Allah SWT. Berapa dak duduk di masjid ke dak ataupun duduk tempat zikir bilik kita untuk zikir dak Allah. Siapa penyala api punggung. Oh, lama lah. 15 minit tu lama. Duk kedai kopi pada baru ada air baru. Ada air baru 20 minit dah. Relax, tak ada gapo. Dak. Zikir 20 minit. Ya Allah. Dak. Rasa sepa khanak belakang. Jarang tu sikit-sikit gerak. Jadi berubah kita apa dia? Tak sedia. Tubuh kita tak sedia. Bahagian nak zikir masa ni ya ayyuhalladzina amanu wahai bila kamu jumpa musuh kamu fasbutu, tetaplah kemudian zikirlah pada Allah dengan banyak-banyak la'allakum, mudah-mudahan kamu jaya. Ini semua kekuatan dalam ujian. Tak, kalau kita boleh tahan ni kan tak? Ujian atas dunia tak ada apa. Orang yang boleh zikir dalam medan perang ni kan. Ujian atas dunia tak ada apa. Ujian atas dunia tu ada mudah, dia peringkat ujian dia peringkat tinggi lagi. Peringkat tinggi. Kalau tak ada zikir tengok, stres tu jadi stres tu. Tak. Cangguh dengan keinginan kita, jadi bad mood lalu. Jadi hidup jadi masalah lalu. Habis masalah. Nganu jadi masalah. Tak. Jadi masalah. Jiwa tu tak tenteram. Tak. Tak ada cara dia boleh sepatutnya orang mukmin bukan lagu tu orang mukmin. Orang mukmin ni dia jiwa dia kentar, jiwa dia. Dia kadang kalau anak musibah besar pun dia boleh relax, boleh tenang orang mukmin. Tengok Abu Yusuf, anak dia mati. Mari masuk kelas Imam Abu Hanifah. Hari anak mati tu. Tak. Hari anak dia mati. Tak. Kira kau kan, dia tanya anak aku. Tak, dia masuk kelas. Tak sempat tinggal kelas ke apa ni? Kelas ngaji, kelas Abu Hanifah. Ni orang yang mana tak terkesan dengan keadaan-keadaan lagu ni. Hati dia boleh kawal. Tak rebah. Ni jiwa-jiwa yang kemah belakang tu, sebab tu boleh jadi tokoh-tokoh belakang ni. Orang zaman kita ada, Maulana Zakaria kan penulis kitab Qada Amal tu. Anak dia mati, duk ngaji lagi dengan apa dah? Syekh Ahmad Khalil. Kau buat Bazul Majhud kan? Musannif Bazul Majhud. Siapa surat? Siapa telegram? Tak. Anak kamu mati. Anak dia tu isteri Maulana Yusuf. Tak. Apa man? Buka surat tak? Ngaji macam biasa. Tak berubah sikit apa. Tak. Kebetulan tu Tok Guru tu hari tu sekadar tak je buka surat anak murid. Hari tu nak buka. Tengok tak? Tok Guru buka kertas tangan. Tak. Anak mati. Mula sini. Anak mati mula sini. Patut pergi balik. Dia kata, saya anak mati dah rugi dah. Nak suruh pergi kelas pula. Betul tak boleh guna orang lagu ni. Tak boleh guna lagu ni. Ni tuan ni orang yang mana duduk zaman kita tapi kehidupan macam sahabat. Ni penulis Fadha Amal ni, tuan pergi rumah dia, terkejut tengok rumah dia. Tak, kita pergi rumah dia ya. Mentang-mentang kita suruh kita kaya. Padahal kitab dia Fadha Amal ni seluruh dunia dicetak dengan berbagai bahasa. Lepas tu syarah Muwatta dia tu, dak Aujazul Masalik tu berpuluh jilid tu, dak seluruh negara Arab dicetak tu. Rumah dia tengok enggak? Dengan rumah PPRT sama rumah PPRT lagi. Tengok mana? Kecil. Bilik baca dia, Allah, bilik baca dia kecil ya. Tapi itu telah hasil karya. Bukan kita kata kita nak nulis baru kena ada akaun nama. Tak ada. Obat demo ni bukan dengan benda-benda lagu ni. Dia amalan lagu lain. Amalan lagu lain. Orang zaman kita. Begitu juga Anwar Kashmiri. Dah, Syekhul Hadis dia pun. Kita tengok rumah dia. Ni orang zaman tu kita belakang. Kita tengok rumah dia, ya Allah.
Tak. Memang terbayar kehidupan para sahabat. Kehidupan para sahabat. Orang yang mana masyhur seluruh dunia, tak, tapi bagaimana mereka ambil dunia ni pilihan mereka. Dunia ni, tak. Mereka pilih nak hidup lagu tu. Sedangkan dia boleh pilih nak hidup seperti mana orang nak hidup. Tapi dia pilih hidup untuk tunjuk pada umat lagu mana sebenarnya kita nak hidup atas dunia, cara yang sebenar seperti mana Nabi dan para sahabat. Jangan itu tu dah ada amalan-amalan. Tak. Nilai amal tu lebih mereka sayang lagi. Tak. Nilai amal mereka lebih sayang lagi. Lepas tu kita kena usaha. Tengok Allah Taala tarik dalam surah ni. Tak ada lagi ayat berkenaan dengan supaya buat persiapan bina askar, bina kekuatan, tak ada lagi. Ini ayat surah Asah ni untuk bina mujahidin. Masih lagi ke apa dia? Zikrullah. Masih lagi ke apa dia? Taat pada Allah. Masih lagi ke apa? Bina hubungan sama-sama kaum molek. Ini kekuatan orang Islam ni. Bina lagu mana kekuatan dia? Tak terkesan dengan kitab Allah. Terkesan dengan kitab Allah. Ini sambung lagi. Wa ati Allah wa rasulah. Ta'ala kamu pada Allah dan ta'ala pada Rasul. Wa la tanaza'u. Jangan berselisih. Jangan berselisih dalam masalah taat pada Allah dan Rasul. Kalau kamu berselisih, fatafshalu wa tadhhabu hukum, maka kamu akan jadi lemah. Kamu akan gagal. Tak. Kemudian kamu akan jadi penakut, wa tadhhabu hukum. Dia hilang kekuatan kamu. Tengok. Lepas tu kerja kita apa lah ni sekarang? Tak, kerja kita ajak orang pada Allah dan Rasul. Ajak orang pada Allah dan Rasul. Tak, ajak orang. Ini marhalah kita. Tak. Dan selagi mana umat tak sedia ni, tak sedia. Kita nak kerja lagu mana lagi? Tak. Orang kata kita fokus nak ambil kerajaan, nak memerintah lagu mana? Orang lagu ni orang sepuluh kita, orang sepuluh awak. Tak. Kita dah kata orang tu memerintah tak betul tu. Tak. Dia sepuluh kita juga. Kita sepuluh dia juga. Lepas ni dia duk balas tu kerana dia nak buat benda. Kalau kita duk buat dia, apa kita balas benda tu juga sebab kita sepuluh dia juga. Manusia balas, pemerintah balas ni kerana benda, kerana berbuat benda ya. Kerana dia tak jelas. Kerana dia ingat kedudukan tu ghanimah, tu masalah. Dan sedangkan Islam para sahabat ni kedudukan ni apa dia? Amanah. Tanggungjawab, yang takut kan. Lepas tu kita kena baca. Baca semua orang-orang Sayyidina Umar sebagai gubernur. Lagu mana sikap-sikap mereka? Lagu mana dalam masa pemerintah Sayyidina Umar ni? Orang yang lagu mana? Sayyidina Umar dah lah, orang lagu tu dah gicek pula. Gicek pula. Tak tinggal kamu sekarang dalam rumah dia. Nak Abu Darda, nak pembesar-pembesar, gubernur-gubernur yang dilatih ke tak? Sedangkan Rum dah pasti bahawa jatuh dah. Lahir orang lagu ni baru dia boleh. Tak? Baru boleh bina umat. Kalau tidak kita nak balas sama-sama kita. Kita nak berbuk. Tengok masih lagi panduan daripada Allah dan Rasul. Wa ati Allah wa Rasul. Ta'ala pada Allah dan Rasul. Ta'ala pada Allah dan Rasul. Wa la tanaza'u. Jangan kamu berselisih. Tak. Kalau berselisih pun kembali pada Allah dan Rasul. Kalau tidak, kalau berselisih tak ada kembali pada Rasul, fatafshalu wa tadhhabu hukum. Okey. Wasbiru, dan sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Bersama dengan orang yang sabar. Memang kita tidak ada harapan kita siapa dia nak, tapi kita ke arah tu. Kita ni biar jadi hidup tak? Kita duduk sampai mana supaya kita jadi orang mana walak kita pada Allah dan Rasul. Kita Allah Taala uji duduk zaman ni buat kan? Tak, buat kan? Sebab tu Allah tak bagi kekuatan pada orang Islam. Kita duduk zaman. Tapi kita walaupun duduk zaman mana-mana pun sebenarnya kita ni kalau duduk zaman ke puncak pun gitu juga. Sama kan. Dia nak lagu tu kan. Sebab tu dia bukan isu masalah. Dapat bersatu, dapat kumpul semua. Tak. Kalau kita duduk satu zaman semua orang walak pada Allah dan Rasul, kita duduk dengan sesat munafikin, duduk walak pada Yahudi. Buat apa tak ada makna. Tak ada makna. Tak. Sebab tu Allah Taala cerita nabi-nabi para anbiya ni. Tak. Semua ni bukan semua nabi rasul ni berjaya belaka dari sudut cara kita ni. Tak. Mana Allah SWT bangkitkan. Tak ada, kita tak ada pengikut kan. Nabi Ibrahim tak ada. Tapi semua sepakat belaka sekali, semua tu berjaya belaka dari sudut mana? Depan mereka perintah Allah. Tak terkesan. Hatu. Tak tu kita nak. Dan bila Allah Taala jadikan kita sebab kita ni umat bersatu di atas Quran dan Sunnah ni, itu satu bonus Kalau umat tak kembali ni orang masing-masing bahagia. Tapi kita sempurna. Bangkit kita bersama dengan orang lagu ni. Ya nak lagu tu. Wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa riya'an. Jangan kamu jadi orang yang mana keluar daripada rumah mereka dalam keadaan sombong, menunjuk, wa yasudduna an sabilillah, dia menghalau orang daripada jalan Allah. Wallahu bima ya'malun. Allah Taala tahu apa yang mereka buat. Ini Allah Taala gambarkan keadaan apa dia? Keadaan orang kafir keluar daripada Mekah. Wa izayyana lahum syaitan. Ingatlah ketika mana syaitan menghiaskan amalan mereka tu. Syaitan buat nampak molek.
1000 nak lawan 300. Wa qala la ghaliba lakumul yawm. Syaitan kata tak kalah dah kita hari ni. Wa inni jarun lakum, dah aku ni akan bantu kamu. Syaitan pula ayat. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibaih wa qala inni, jadi bila berlaku bertembung je dua pasukan tu, mukmin dengan kafir tu dalam perang Badar tu, tiba-tiba datang nusrat Allah, datang malaikat. Naqasa ala akibaih ni, orang mana bagi jaminan tu, bagi peransai, bagi semangat tu syaitan lah. Dalam riwayat bagi tahu ni syaitan menyerupai manusia bagi targhib. Orang Mekah ni. Jadi bila tengok keadaan lagu tu, dia pun berlari. Wa qala inni bari'um minkum, aku berlepas diri daripada kamu. Aku lihat apa yang kamu tidak lihat. Inni akhafullah, aku takut pada Allah, wallahu syadidul iqab. Takut tapi tak ada taslim, tak ada makna. Ni takut pada Allah ni, saya takut pada Allah tapi tak ada taslim. Batu qadiyah taslim paling besar sekali. Taslim. Batu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim taslim pada Allah Subhanahu wa taala. Idh yaqulul munafiqun, ketika mana kata orang munafik, orang yang mana dalam hati dia ada penyakit, gharraha ula idinuhum. Ni orang di Madinah. Bila tahu berita dia 300 lawan ni ataupun Yahudi di Madinah ni, Allah tengok ni. Dia kata apa? Gharraha ula idinu. Dia tu. Ini perkataan lagu mana kita nak gambar? Ini Allah Taala gambar ni bercakap pada lagu ni munafik. Mana orang munafik dia pandai, sahabat 313 lawan 1000 dengan tidak ada persiapan, pergi sebenarnya nak pergi kejar dagangnya Abu Sufyan. Lepas tu sanggup pergi. Orang munafik, pada pandangan munafik ni set ni kena tipu ke agama dia, kena tipu semangat dia. Kita kan kita biasa guna bahasa kita gini ni. Semangat jah doa ni, semangat doa ni kerana tertipu dengan semangat dia. Sebab pada kira hisab tu tak akan dapat kemenangan tu, seperti mana orang binasakan diri mereka sendiri ni. Tengok. Kalau kita begitu juga, kalau kita tengok fikir kita. Mana kita sebenarnya ayat kita juga tu. Idh yaqulul munafiq. Tapi Allah kata, ingatlah ketika munafik bila siapa pada mereka berita lagu ni kan, orang yang mana ada penyakit, mereka kata gharraha ula idinuhum. Mereka itu para sahabat 13 ahli Badar tu, mereka tertipu oleh agama mereka. Agama mereka tu menyebabkan mereka tertipu. Allah. Sebab orang munafik pandai kita sekarang ni, Allah. Duduk tinggal, duduk mari ngaji gini-gini, sungguh agama. Tak cara lain, tertipu dengan agama. Kerana agama, wa may yatawakkal 'ala Allah fa inna Allah, siapa dia tawakal pada Allah, sesungguhnya Allah Taala azizun hakim. Walau tara idh yatawaffal ladzi, kemudian Allah Taala bawa suhana semua orang akan ada belaka. Kalau dah kamu lihat ketika mana malaikat datang untuk cabut nyawa kafir, Allah Taala bagi tahu yadribuna wujuhum, Allah Taala malaikat pukul pada wajah mereka, pada belakang mereka. Dia kata pada mereka, dzuqu adzaballah, ini suhana orang kafir mati. Dzalika bima qaddamat aydikum, demikianlah Allah Taala beritahu dengan sebab usaha mereka yang mereka buat sebelum ni. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi mana-mana hamba. Bukan Allah Taala buat zalim, tapi hamba sendiri yang degil. Cara Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita bawa suasana akhirat. Mereka ni seperti mana keadaan bi ali Firaun, seperti mana Firaun, keluarga Firaun. Dia pengikut Firaun. Dia juga orang sebelum Firaun, kafaru bi ayatillah, kufur dengan ayat-ayat Allah, dengan perintah-perintah Allah, fa akhadahumullah bi dzunub. Lalu Allah Taala azab mereka dengan sebab dosa mereka. Adapun Allah qawiyyun syadidul iqab. Kita sambung pagi esok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana. Radina billahi rabbil islam. Alhamdulillah. Dia panas ni jauh pula nak. Jauh. Mana mari tak ni Pergi kepala. Jauh pula.